Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Syekh Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi ini untuk kita berada di dalam rumah Allah. Allah telah menghidupkan kita pada pagi yang mulia ini setelah semalam dimatikan sementara waktu. Tidur kita tu adalah mati yang sementara. Kalau Allah takdirkan bangun, bangunlah kita pagi ni. Kalau Allah tak takdir bangun, nescaya gelap terus kita pada pagi ni. Tapi alhamdulillah Allah bangkitkan kita. Tapi kalau sekadar bangkit belum lagi sempurna. Kerana pagi ni bukan hanya kita yang Islam sahaja yang bangkit, kafir pun bangkit pagi ni. Jadi kita tak nak hanya bangkit sekadar bangkitnya jasad. Kalau bangkitnya jasad semata-mata itu baru setaraf kafir. Tapi kita bangkit jasad dan juga rohani dengan bangun menunaikan hak-hak tuntutan yang telah diperintahkan Allah, yakni salat fardu subuh berjemaah dan seterusnya. Kita duduk di dalam satu majlis ilmu, maka mungkin insya-Allah lah dengan pengorbanan yang kita lakukan pada pagi ini diterima di sisi Allah sebagai satu amalan yang soleh, maka diganjarkan oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat kali ganda di hari akhirat nanti. Majlis kita pada pagi ini walaupun mungkin bilangannya tidaklah begitu ramai, tetapi majlis ini adalah majlis yang paling mulia. Lebih mulia majlis yang diadakan di dalam parlimen ataupun dalam istana negara sekalipun. Kerana yang pertamanya majlis kita ni duduk di dalam rumah Allah. Nah, duduk dalam rumah Allah ni, siapa yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Duduk saja boleh pahala. Duduk dalam parlimen, dalam istana negara belum tentu boleh pahala. Tapi duduk dalam rumah Allah tentu boleh pahala. Duduk pula di dalam satu majlis ilmu yang disebut oleh baginda Nabi SAW dengan panggilan taman-taman syurga, Riyadul Jannah. Seperti mana dalam sabdaan Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati ataupun berjalan satu tempat, di sana kamu nampak ada taman-taman syurga Allah, farta'u, maka singgah dan nikmatilah taman syurga tersebut. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga?
Maka jawab baginda Nabi SAW, hilaku zikr, iaitu majlis-majlis zikir. Perkataan zikir zal kafra, zakara, itu bermakna ingat. Sebab itulah tazkirah juga diambil daripada perkataan zakara. Tazkirah artinya ingat, mengingati. Jadi bila disebut sebagai majlis zikir, bukan semata-mata majlis tahlil, tapi majlis zikir, kata ulama, kata Imam Ahmad, itu adalah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, pada Rasulnya dan juga pada Islam. Bila majlis tu ada sebut nama Allah, atau sebut nama Nabi, atau sebut tentang Islam, walaupun sama ada dalam masjid atau luar masjid sekalipun, maka majlis itu adalah majlis zikir. Maka majlis zikir itulah dipanggil sebagai taman-taman syurga. Maka sinonimnya di tempat kita dipanggil sebagai majlis ilmu atau kuliah agama. Maka syukur kita pada pagi ini Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga Allah. Maka harap-harapnya di dunia lagi Allah telah tetapkan kaki kita berada di dalam taman syurga Allah. Maka hari akhirat nanti insya-Allah kita harapkan Allah letakkan kita berada di dalam syurga yang sebenar di hari akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Slow amin. Nak syurga tak? Kena sungguhlah. Baik. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada pagi subuh ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Nak kena kenal diri sekali lagi ke? Tak payah dah, kenal dah kan. Sebelum PKP hari tu kita nak buat dah kuliah kita. Setiap kali subuh ni waktu macam ni lah kan. Tiba-tiba PKP terus stop. Sampailah berapa bulan tangguh tu, 4 bulan ke 5 bulan. Kitab pun tak tahu gimana dah. Ada kitab? Tak ada dah. Jadi insya-Allah ikut kalau plan asal dulu kita nak baca kitab Usul Tauhid. Seingat saya lah, kitab Usul Tauhid. Macam yang ada kat depan saya ni, kitab Usul Tauhid. Apalah, memandangkan pagi ni kita belum ada kitab. Jadi kita bicara je dululah apa benda tentang kitab ni, bicara tentang apa. InsyaAllah nanti pihak masjid mungkin sediakan ke macam mana ke, kita bolehlah kita buat pengajian berkitab. Kita tak naklah pengajian kosong sahaja kan. Dia ceramah jemputan, ceramah agama ni bukan kata tak bagus, tetapi dia macam push. Dia hanya tekan momentum. Tetapi untuk jalan jauh, dia orang cakap apa, dia tidak ada dia punya isi ilmiah dia kan, melainkan dia sebagai satu motivate untuk menggalakkan kita atau untuk kita orang cakap bersungguh-sungguh dalam perkara hal ibadat. Tapi lepas dah lama tak ada ceramah, kendur pula. Jadi yang nak pertahankan ini ialah majlis ilmu yang melalui kitab. Dengan pengajian berkitab ni dia akan ikut flow. Dia punya step dia, flow dia daripada kitab tu, daripada pengarang ataupun daripada syekh yang mengarang kitab tu insya-Allah. Jadi kitab yang kita cadangkan ataupun insya-Allah kita nak pakai dia untuk kita buat pengajian di sini, iaitulah nama kitab ni Usulut Tauhid ataupun Usul Tauhid lah, senang fahamnya, Usul Tauhid. Dia dalam masalah usul ni dia ada banyak. Dia ada usul fiqh kan, ada usul tauhid, ada usul dakwah, macam-macam jenis usul. Yang ni ialah usul tauhid. Apa dia usul tauhid? Usul-usul ni maknanya asas. Asas ataupun foundation, base dia. Dan tauhid itulah ilmu akidah. Jadi base ataupun asas kepada akidah. Dia apa-apa pun, seperti contoh barang-barang dunia sekalipun, yang paling penting sekali asas. Kalau asas sekali dah teruk, tak payah ceritalah bab lain. Kalau asas kepada tumbuh-tumbuhan, pokok akar dia,
Kalau akar tu dah tak elok dah, macam mana nak hasil pucuk yang elok? Macam mana nak hasil daun elok, ranting elok, dahan elok, apatah lagi buah yang elok? Jadi bermula daripada akar. Gitu juga bangunan masjid. Tak payah sembang lah kubah besar mana. Kalau dasar dia, asas dia, base dia, tapak bawah ni tak kuat, tak kukuh, akhirnya kubah yang besar pun akan roboh. Begitu jugalah. Tak payah sembang lah semayang sunat berapa rakaat. Kalau asas tak kuat, takut-takut memang semayang sunat sampai berlekuk dahi. Orang lain sampai naik hitam, dia sampai berdarah tu dahi. Kuat nak sujud. Sehebat mana pun kuat sujud, tanya-tanya akidah benda ni, ayah pin, tak guna tak? Betul tak? Syiah tak jadi tak? Padahal Syiah semayang tak? Tapi Syiah sesat, kafir. Maka duduk dalam mana? Neraka selama-lamanya. Tak jadi tak? Jadi kita nak biar asas tu betul. Seperti mana orang kata, itu kita nak kena faham kenapa pentingnya asas tauhid ni. Kenapa akidah tu jadi sebagai tonggak ataupun kepada asas dia. Kerana dialah yang nak menentukan sama ada syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Kan? Kalau kira akhlak baik atau perangai elok, tak payah kata orang Islam, orang kafir pun ada perangai elok, betul tak? Ada tak jenis kafir yang suka tolong orang, donation, bagi derma sana sini dan sebagainya, buat rumah anak yatim, buat rumah orang tua-tua, dia buat kebajikan dan sebagainya, charity lah, macam-macam lah. Kafir pun buat juga. Dan kalau begitu, layak ke dengan kebaikan dia boleh masuk syurga Allah? Tak boleh. Sebab tu kita kena faham, sebaik-baik kafir, sejahat-jahat. Makna kata baik macam mana pun kafir tu, dia tetap jahat. Dia tetap takkan boleh masuk syurga Allah. Sejahat-jahat orang Islam, tetap orang Islam boleh masuk syurga Allah. Lepas tu jangan kita terpedaya dengan kata-kata daripada barat atau golongan sekular atau liberal dan sebagainya yang menyesatkan. Dia kata orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang korup. Ni dia guna ayat ni. Ayat ni dijumpai dalam buku-buku golongan liberal yang nak merosakkan pemikiran umat. Dia kata orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang jenis tak betul lah. Jenis korup, rasuah dan sebagainya. Persoalan yang timbul, kenapa dibandingkan berkenaan dengan yang jujur dibanding dengan perangai yang tak jujur? Kalau nak banding, dia kena banding apple to apple. Orang putih kata, maknanya mesti sama jenis baru boleh buat bandingan. Contoh kita pergi buat bandingan antara kancil dengan Ferrari, mana laju? Memang tak boleh banding lah. Bengong lah kalau banding tak? Sebab mana taraf sama sisi dia, jenis kategori tak sama. Nak banding ni antara McLaren dengan Ferrari, boleh banding sebab kategori sama. Ataupun nak banding antara kancil dengan kelisa, boleh banding sebab kategori sama. Ataupun contoh orang banding durian dengan pisang, mana sedap, mana boleh banding. Jenis suka durian, jawab durian lah. Jenis suka pisang, jawab pisang. Habis kalau nak banding, banding durian Musang King ke durian Batu Kurau, contoh. Baru boleh buat bandingan sebab sama-sama durian. Gitu tak? Mu nak banding soal jujur dengan jujur, maka perbandingannya di manakah yang lebih elok antara orang kafir yang jujur dengan orang Islam yang jujur? Maka sudah tentu jawabnya orang Islam yang jujur. Begitu juga kalau nak banding yang korup dengan korup lah. Orang kafir yang korup, yang tidak jujur, tidak amanah, dibanding dengan orang Islam yang tak jujur juga, yang tidak amanah, maka siapa yang menang? Tetap orang Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam sentiasa di atas walau ketika mana sekalipun. Jadi kita kena faham gitu. Ini sebab itulah ini soal akidah. Lepas tu ada orang kata, masa tu ada satu ceramah Dr. Zakir Naik. Saya Syakir. Dia Dr. Zakir Naik, saya Syakir turun. Nampak? Dalam ceramah Dr. Zakir Naik, ada satu orang tanya dia. Dia kata Tuhan tak adil. Doktor tanya balik, awak kata tak adil? Tak adil lah, dia kata awak no. Ini kita terjemah lah. Dia kata kenapa kata tak adil?
Dia kata memang tak adil lah, sebab ada juga orang yang bukan Islam yang baik. Kenapa kata tak boleh masuk syurga? Kenapa hanya kata orang Islam dia masuk syurga? Kalau macam tu Tuhan tak adil lah. Nah, patutnya tak kira siapa pun baik atas muka bumi ni, maka layak masuk syurga. Kalau macam tu Tuhan tak adil, dia kata. Doktor, nama pun doktor, mesti bijak. Kalau kita jam gak nak jawab. Nah, kali doktor jawab macam mana? Dia kata, okey, beginilah saya buat contoh. Ada 3 orang budak. Nah, seorang ni dia masuk college, mengaji universiti. Dan budak ni memang rajin belajar, mengajinya hebat. Dan akhir semester dia berjaya mendapat pointer 3.5 lah. Maknanya cemerlang. Orang kata dapat dekan 3.5. Cemerlang lah dia punya result. Maka doktor tanya, layak tak layak pihak universiti keluarkan sijil kepada budak ni? Kata yang tukang tanya tu, pemuda yang tanya tu, dia kata mestilah layak, sebab dia mengaji universiti. Lepas tu pula dia cemerlang. Okey, tak apa. Lepas yang pertama. Orang yang kedua pula, dia masuk gak universiti tapi belajar main-main, berlebih kurang. Akhirnya keluar pointer, bolehlah cukup-cukup makan 2.0. Bolehlah bahagian lulus tu bolehlah. Nak taklah sampai gagal. Jadi soalannya, boleh tak boleh orang yang kedua ni pihak universiti bagi sijil kat dia? Kata pemuda ni, bolehlah juga. Walaupun dia cukup-cukup makan, dia tak gagal, dia boleh gak dapat sijil. Sebab dia mengaji dalam universiti tu. Okey, tak apa. Lepas yang kedua. Orang yang ketiga, dia tak masuk universiti sebab mungkin duit tak ada ke apa, dia tak boleh nak daftar masuk universiti. Tapi dia rajin, dia duduk tepi tembok universiti. Bila universiti tu buat kelas, pensyarah buat kelas, dia tinjau di sebalik tembok tu. Dia dengar, dia tengok, dia dengar betul-betul, ngaji sungguh-sungguh. Dia tulis apa semua. Memang dia ni budak yang pandai. Akhirnya memang dia pandai sungguh. Sampai soalan-soalan pun dia boleh jawab. Persoalannya, boleh tak boleh pihak universiti keluarkan sijil untuk dia? Kata pemuda ni, mana boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia tak masuk universiti. Biar pandai macam mana pun, tapi dia tak masuk, mana boleh bagi sijil kat dia. Kata Dr. Zakir Naik, kalau begitu universiti tu tidak adil. Patut kalau adil, tak kiralah siapa pandai, bagilah sijil. Tak kiralah masuk tak masuk, dia pandai kan, bagi sijil lah. Kata pemuda ni, mana boleh, sebab dia tak daftar. Samalah dalam bab akidah. Siapa suruh tak mengucap 2 kalimah syahadah? Siapa suruh tak daftar Islam? Nah, bila jadi kafir, hang baik macam mana pun, hang tetap tak boleh masuk dalam syurga Allah. Kerana yang layak masuk syurga Allah hanyalah yang bertuhankan Allah dan bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga dengan contoh yang diberi tadi, kita faham kenapa pentingnya asas akidah. Supaya jangan kita anggap ringan dalam soal akidah, dalam soal tauhid ni. Inilah menjadi sama ada pilihan kita, sama ada syurga ataupun neraka. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Allah sebut dalam surah Asy-Syura, ayat yang ke-7. Sepuak akan masuk syurga, sepuak lagi akan masuk neraka. Dia tak ada yang ketiga. Tak ada pilihan yang ketiga. Dalam ayat yang lain, wahadainahu najdain, kata Allah, aku bentang kepada kamu 2 jalan saja, tidak ada jalan yang ketiga. Maknanya pilihan hanya ada 2, sama ada Islam ataupun kafir, hitam atau putih, kanan atau kiri. Dia tidak ada jalan tengah. Jangan kita saya tak menyebelah mana-mana lah. Islam saya tak sebelah, kafir pun saya tak sebelah. Tak ada. Dia automatik dia begini. Bila kamu kata kamu tak menyebelahi Islam, automatik kamu tu kafir. Sebab nak jadi kafir bukan mesti 3 lain atas dahi. Nak jadi kafir bukan mesti pakai rantai salib. Nak jadi kafir bukan mesti nanda atas dahi buah merah. Nak jadi kafir bukan mesti kena mengaku Yahudi atau Kristian. Cukup kamu menolak Islam, kamu kafir dah. Ngaku tak ada agama pun kafir dah. Dia begitu. Bila kita tinggalkan Islam, kafir. Dia tak ada pilihan yang ketiga.
Nah, tak ada, saya tak. Ni kadang-kadang saya tak geng mana-mana, Ustaz. Mana boleh tak geng mana-mana? Allah kata dah kan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Apa makna fariq? Fariq tu maknanya puak. Pilih kamu nak puak syurga atau puak neraka. Puak-puak tu dalam bahasa kita panggil geng Kamu nak duduk dalam geng syurga ke dalam geng neraka? Geng syurga, geng-geng ulama. Geng-geng pimpinan-pimpinan Islam, geng-geng masjid, geng surau, itu geng-geng syurga. Kamu tak masuk dalam geng tu, takut-takut kamu duduk dalam geng neraka. Ada. Jadi inilah soal akidah. Akidah bukan semata-mata sebut di bibir, sebut di lisan. Sebut di lisan sebagai satu penyaksian, kemudian mesti ditunaikan pula dengan perbuatan dan dibenarkan di dalam hati. Barulah akidah itu jadi sempurna. Kita takut akidah kita masyarakat akhir zaman ini akidah yang hanya ada di bibir saja. Seperti kata Nabi SAW, fi akhir zaman la yabqa minal Islam illa ismu. Pada akhir zaman, zaman kita lah, Nabi maksudkan akhir zaman tu zaman kita lah, bukan zaman bila-bila pula. Zaman kita dah memang akhir zaman dah. Nabi kata pada akhir zaman tidak ada yang tinggal kepada orang Islam itu melainkan namanya sahaja Islam. Benar cakap Nabi. Berapa ramai nama Islam. Ni masjid Jamek Sungai, masjid daerah tak? Bukan. Masjid Mukim. Tapi kira besar lah masjid ni atas bukit. Keliling ni kebanyakannya penduduk umat Islam. Tapi berapa ramai Islam yang bangun pada pagi ni berada di rumah Allah. Aduh. Nampak? Jadi kok macam mana pejabat boleh pergi 40 km sanggup. Rumah dengan masjid 4 langkah tak boleh sampai. Ada. Lepas tu nak masuk syurga Allah. Pintu syurga mana nak buka kalau begitu? Cuba tanya balik kita diri masing-masing. Kalau kita bermain-main dengan agama Allah ni, nak main soal lain tak apa. Soal dunia kita nak buat bergurau tak apa. Soal agama tak boleh. Soal agama ini penentuan kita syurga atau neraka. Kan? Batulah nak pentingnya ilmu, kefahaman. Bila kita faham, barulah kita laksanakan dengan kefahaman, bukan adat. Dia ada dua. Satu adat, satu panggil ibadat. Kita takut ibadat kita tak jadi ibadat, tapi jadi adat. Adat macam mana? Orang datang, kita pun datang. Kan? Orang pergi, kita pun pergi. Itu yang akhirnya keluar. Nak tak semayang Jumaat 3 kali berturut-turut, baru kafir dia kata. Kan? Aku 2,5 dah dia kata. Kan? Nak dikira ambil hadis mana tak tahu, belajar kot mana tak tahu. Dia faham gini. Meninggalkan sekali saja solat yang fardu dengan sengaja, kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i jadi fasik. Mazhab Imam Malik jadi kafir. Mazhab kita saja Imam Syafi'i ringan sikit, dia kata fasik. Tapi fasik-fasik pun taklah ringan sangat. Makna fasik ni orang yang buat dosa besar. Kan? Orang yang buat dosa besar ni masuk neraka. Tapi sebab dia ada iman dalam hati, akhirnya akan dikeluarkan daripada neraka, masuk gaklah syurga. Dia kata okeylah ustaz, masuk gak syurga. Memanglah, tapi masuk dulu neraka. Tak apa, kan lama mana dia kata. Itu kata jawapan orang bengong. Dia kata kan lama mana, 1000 tahun je, 1000 tahun. Nampak? Hadap Covid ni pun tak sampai setahun jenuh dah. Itu PKP kerajaan buat langsung semua tak boleh keluar. Baru 3-4 bulan pun jenuh dah, sampai ada yang bising bila nak keluar ni. Bising nak keluar satu hal, lepas tu dia marah pula, bila masjid nak buka nak jadi apa ni, masjid tak boleh buka marah. Bila kita buka masjid tak nampak pun mata hidung dia sibuk gilang kawi pula cuti. Nampak? Bukan penuhkan masjid, penuhkan hotel. Ini masalah ni penyakit. Tu. Jadi nak ceritanya pada pagi ni pentingnya akidah. Dia gini, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum tu saya nak tunjukkan kita sebenarnya ibarat air yang tenang, di dalamnya ada buaya. Ataupun juga ibarat lain, tiangnya pada luar nampak elok,
rupanya dalam sudah berongga makan di anak-anak. Pada zahir pandangan mata kasar kita nampak Islam kita biasa je, steady je. Tapi sedar tak sedar sebenarnya musuh terlampau giat merosakkan agama kita daripada dalam. Tahu-tahu agama ni mungkin akan hancur. Kita dijajah oleh penjajah start daripada 1511. Lopez de Esquerra, seorang pendeta Nasrani. Dia punya apa ni father lah. Ahli gereja. Yang paling besar waktu tu pangkat dia, dihantar oleh tentera Portugal ke tanah Melayu untuk bawa 3 matlamat dia. Dipanggil 3G, bukan 3G telefon tau. Ni 3G nama dia. Apa dia? G yang pertama gospel, G yang kedua gold, G yang ketiga glory. Gospel ni apa dia? Gospel ni ialah kristianisasi. Dia nak sebarkan agama Kristian. Sebab tu kita tengok sebelum tanah Melayu jadi Islam, dulu tanah Melayu ni kebanyakannya Hindu, beragama Hindu dulu sebelum Islam datang. Masa tu kafir lagi. Masa tu tak ada siapa pun serang tanah Melayu. Tak ada siapa nak jajah tanah Melayu. Tapi bila tanah Melayu nak melaksanakan Islam, pemerintahan Islam, sultannya jadi Islam, rakyatnya jadi Islam, masa tu tiba-tiba golongan-golongan kafir ni datang menyerang, khususnya Yahudi wan Nasara. Mereka takkan senyap dan mereka tengok empire Kesultanan Melayu Melaka ada hubungan baik dengan kerajaan Turki Uthmaniyah, yakni negara daulah Islamiah. Dan memang waktu tu mereka nak jatuhkan negara Islam ni sebab Islam kuasa dunia waktu tu. 1511 serangan bertubi-tubi bersilih ganti penjajah. Bersilih ganti penjajah. Sampaikan tentera Aceh bantu kita. Macam-macam lah tentera-tentera Islam di sekeliling tanah air kita ni pakat bantu. Sampailah 1957 akhirnya kita diisytiharkan sebagai merdeka. Jumlahnya 1957 tolak 1511 446 tahun. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, 446 tahun bukan satu masa yang singkat. Sekarang kita merdeka 63 tahun. Jangan kita rasa bangga sangat ataupun jangan rasa relax sangat. 63 tahun tu orang cakap apa, tahun belum cukup matang. 446 tahun nisbahnya kita dijajah, baru merdeka 63 tahun. Kalau 100 tahun boleh tahan kira tak? Suku tak sampai lagi. 446 tahun, 4 generasi nenek moyang kita mati hidup, tak habis-habis lagi, masih lagi bawah cengkaman kafir. Bertahan. Dalam 446 tahun dijajah tu, kita belum dengar lagi namanya Melayu murtad atau Melayu kafir, Melayu Kristian tadi. 446 tahun. Tapi setelah diisytiharkan merdeka sampai ke hari ini 63 tahun, sudah ada di Kuala Lumpur gereja Melayu. Ada dah. Dengar dah Melayu murtad, Melayu Kristian, Melayu hantam Islam, hina Nabi, hina undang-undang Islam. Sampai ada yang kata nak makan sop tangan pergi Kelantan lah. Cakap apa ni? Nak politik, silakan politik lantak kamu. Tapi Al-Quran jangan langgar, hadis Nabi jangan langgar. Allah sebut dalam Quran, tilka hududullah, ini hukum aku. Ini hukum Allah. Tapi mulut ni bila tak ada akidah, cakap kau suka. Cakap kau suka. Sebab tu Nabi kata, la tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak ada rasa malu, buatlah sukati kamu. Tu. Tak ada apa, tak ada malu dengan Allah, tak ada malu dengan Rasulullah, tak ada malu dengan Islam. Awak sukati kamu. Ini kata. Sebab apa? Asasnya tak ada. Dulu ulama berempah pulah bersungguh-sungguh pertahankan akidah. Jaga anak cucu orang Melayu Islam supaya tak tercabut akidah daripada mereka. Jaga sungguh-sungguh. Dari satu pondok ke satu pondok dibuka. Kalau kita baca sejarah di Sungai, kita baca sejarah di Gunung Semanggul dan sebagainya, negeri Perak saja hebat. Berbanyak dulu ulama-ulama dari satu sungai ke satu sungai buat pondok untuk nak selamatkan akidah anak cucu cicit dia. Tapi kita bila dah bersenang-senang hari ni, kita melupakan pula hal-hal agama. Akhirnya sedar tak sedar akidah kita dah makin bengkok lah sekali, takut-takut tercabut terus daripada hati ni.
Bila tercabut terus, duduklah dalam neraka selama-lamanya. Ya, ini kita takut. Kata Allah dalam Quran, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Dan sesiapa yang menerima, diberi surat amal dengan tangan kiri dari sebelah belakang. Orang lain dapat buku catatan daripada tangan kanan. Nah, dia tengok-tengok mana dia? Rupanya daripada belakang dan disambut dengan tangan kiri. Daripada belakang bagi. Dengan sambut tangan kiri. Ketahuilah, siapa yang esok di padang mahsyar dapat bukunya daripada belakang dengan disambut dengan tangan kiri, maka orang tu habislah dia. Fasawfa yad'u thubura, kata Allah. Maka ia akan meronta-ronta, meraung, menyebut-nyebut kebinasaannya yang akan dihadap. Bila dapat, tak tengok lagi, tak buka lagi buku, baru dapat kot tangan kiri, menjerit habis. Habislah aku, mampuslah aku, habislah dibakar dalam api neraka. Wa yasla sa'ira, kata Allah, dia akan dibakar di dalam api neraka Allah. Punca apa kena bakar ni? Innahu kana fi ahlihi masrura, kata Allah. Kerana sesungguhnya semasa hidup di dunia dahulu, dia sonok-sonok dengan ahli keluarganya tanpa mempedulikan agamanya. Sonoklah duk televisyen, duk kat rumah, tengok raja lawak lah, tengok apa. Bukan Islam melarang sebarang hiburan, tapi ala kadar sudahlah. Agama lebih utama, akhirat lebih utama. Ni enjoy tak habis-habis. Dunia berseronok dengan ahli keluarga. Daripada ke bapa, mak, sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cicit. Habis semua. Dan Allah kata orang ni lah akan dibakar dalam api neraka Allah. Sebab apa? Sebab dia tak pedulikan agamanya semasa di dunia dahulu. Jangan awak main perkara ni. Nah, kita anggap benda ni remeh. Hari ni orang cakap besar. Kalau saya tak betul, saya lah Allah dah turun bala kat saya, tak kena panah petir pun. Jangan minta. Allah tak bagi tu sebab Allah nak bagi peluang. Harap-harap Allah masih lagi sayang. Ni tak boleh cakap besar pula. Tak saksikan ke keliling negara kita ni? Apa jadi di Aceh tsunami, apa jadi di Indonesia tanah bergerak, sampai masjid pun bergerak. Nah, kita ni, saya tanya tok guru saya, dia kata kemungkinan besar lah, kemungkinan besar di Malaysia ni masih lagi ramai alim-alim ulama yang mendoakan, minta Allah tangguhkan bala. Nah, mereka bangun di tengah malam menitis air mata, habis basah tikar sejadah, doa, ya Allah, berilah peluang kepada kami ni, untuk kami tarbiyahlah masyarakat kami ni, janganlah kau turunkan bala lagi, tangguhlah dulu. Nah, kalau Allah turun, nah, kalau semua ni Allah dah ambil nyawa dia, siapa lagi nak doa? Kita tengok sekarang ni makin hari makin banyak nak alim-alim ulama meninggalkan kita. Seorang demi seorang, tok guru meninggal, tok guru ni meninggal, meninggal sana meninggal, syekh ni meninggal, habib ni meninggal. Nah, dalam satu hadis dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman disebut sampai satu tahap nanti tidak ada satu pun orang alim di atas muka bumi ni. Allah akan cabut ilmu daripada muka bumi ni dengan cara mencabut nyawa-nyawa orang-orang alimnya. Habis orang alim tak ada. Sehingga kan saya tanya pada guru saya, semua habis ke tok guru? Tok guru kata ya, termasuk ustaz yang mengajar Iqra' sahaja pun meninggal habis. Bukan mengajar Quran, mengajar Iqra' satu, alif bata, Allah ambil juga nyawa dia. Maksudnya apa? Makna kata tak payah kata nak belajar Quran, nak belajar Iqra' pun tak ada orang. Maknanya waktu tu yang hanya tinggal orang yang benar-benar jahil, sungguh-sungguh jahil. Kan? Sehingga kan dia pelik bila dengar perkara-perkara ibadat. Sampai ada yang pelik, dia kata, pelik, tak pernah dengar pun Fatihah, benda Fatihah. Betul. Cuma nanti dia akan nak, dalam hadis sebut, bila dia dengar orang sebut la ilaha illallah, dia kata kalimah ni macam aku pernah dengar suatu ketika dulu. Saya dulu masa kecil-kecil mengaji, ustaz kata nanti kamu akan jumpa orang tak reti baca Fatihah. Kita kata ya ke ustaz ni? Takkan kot Fatihah orang tak tahu. Fatihah ni surah lazim, surah biasa, memang baca selalu. Kalau surah Baqarah ke Ali Imran ke Al-Maidah, taklah pelik mana.
Bukan semua orang boleh ngapalnya. Nah, tapi ni Fatihah takkan tak tahu kot. Akhirnya betul Allah pertemukan saya. Satu budak perempuan usia remaja, bukan budak kecil, besar dah, usia remaja dah, tak boleh baca Fatihah. Kalau baca sangkut-sangkut boleh tahan kira. Ni nak mula ayat pertama pun tak kerti. Ini zaman kita. Zaman kita tuan-tuan. Supaya kita biar nampak apa keadaan agama kita sekarang. Supaya jangan kita hanya bersonok-sonok saja. Nah, sedangkan agama sekarang dalam satu orang cakap apa, ancaman yang bahaya. Sebab tu macam saya cakap tadi, luarnya nampak elok, dalamnya sudah berongga. Makan di anai-anai. Hari ni nak tengok gaya pakaian, memanglah IC Islam, nama Islam, cara pakai Islam, tapi hina Islam, hina ulama ada. Inilah doktrin daripada barat. Dia mikirkan macam mana nak memisahkan antara orang Islam dengan Islam tu sendiri. Dia yang menyebabkan orang Islam tu hebat sebab dia bersama dengan Islam. Ada seorang lelaki namanya Winston Churchill. Dia ni seorang pegawai tentera orang putih, pegawai tentera British. Jadi dia nak menjatuhkan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah, tapi sentiasa gagal. Serangan bertubi-tubi gagal. Serang gagal. Dia kata kuatnya tak ada satu kerajaan atas muka bumi ni yang payah sangat nak ditumbangkan melainkan kerajaan Islam. Kenapa payah sangat? Dia buat kajian. Depa lama dah, bertahun-tahun depa buat kajian. Bukti saya, kalau nak kata apa saya kata ni tak betul, cuba kita perhati tengok Palestin dengan Israel. Walaupun Palestin dibom selalu, Palestin masih lagi belum kalah. Kuatnya Palestin bertahan. Sebab apa? Islam. Hari-hari bom, tapi tak pernah kalah lagi Palestin. Kuat. Senjata apa sangat? Budak-budak baling batu kat kereta kebal. Tapi sebab Islam, in tansurullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia balik. Itu sebab bersama Islam. Jadi Winston Churchill ni, dia fikirlah macam mana nak jatuhkan Islam. Satu hari dipanggil pegawai tentera dia, orang kanan. Depan rumah dia tu ada kolam ikan. Dia kata, pegawai aku ni tangkap ikan ni, kemudian bunuh ikan ni. Tak apalah, pegawai dia taat, lompat terus masuk dalam kolam nak tangkap ikan. Kejar. Payah ikan dalam kolam, laju. Kalau dapat pun kan badan dia licin, terlepas. Buat banyak kali tak dapat juga. Lain kali dia naik atas kolam, dia kata, tak boleh tuan, saya dah cuba banyak kali dah, tak boleh. Kata tuan dia, agak-agak kamu macam mana kita nak bunuh ikan ni? Gawai dia pun mikir tak dapat jawapan. Sekali dia bagi tahulah, gini, kamu ni apalah. Ikan ni jadi kuat, jadi hebat sebab ada airnya. Nak lemahkan ikan, buang air dia. Jadi dia pun buang, kolam besar, makan masa sikit lah nak buang air. Begitu juga. Negara Islam tu besar, umat Islam tu besar, jadi nak hancurkan dia, makan masa. Sama kolam tadi, makan masa. Tapi akhirnya sampai kering kolam. Bila kering kolam, ikan tu nak gimana? Tak boleh gimana? Kelepak atas simen. Datang pegawai dia ni, tak cakap banyak lah, bukan nak payah dah kejar ikan, tak boleh gimana? Gigi, ambil batu, hantar atas kepala, matikan. Bila mati, dia pun bawa ikan tu pergi jumpa dia punya ketua dia tu, Winston Churchill. Bawa ikan. Tuan nak ikan ni kan? Kata tuan dia, aku bukan nak ikan ni, tapi aku nak ajar hang. Beginilah cara nak jatuhkan Islam. Islam ni jadi hebat sebab environmentnya Islam, persekitarannya Islam. Persekitaran Islam tu ibarat air dia. Ikan tu ibarat Islam. Bila persekitarannya Islam, sonoklah Islam bergaul dalam environment dia. Jadi kita nak jatuhkan dia susah. Habis macam mana nak buat Islam ni jadi rosak? Nak matikan Islam, musnahkan persekitaran dia. Musnahkan environment Islam tu, musnahkan. Apa dia environment Islam? Majlis ilmu bersama ulama, solat berjemaah, kacau bab-bab ni, sekolah agama. Itulah environment Islam, suasana Islam, budaya Islam, tutup aurat. Dia masuk dari situ. Dia buat trend-trend terkini, pakaian lawa-lawa, hebat-hebat, seluar pendek, spender ketat. Ni dia buat gini supaya environment tu hilang, supaya bila kita keluar ni tak nampak gaya macam negara Islam, nampak macam negara kafir. Gilah Langkawi, kat pantai-pantai Langkawi, saya sendiri pun terkejut, dah macam di Hawaii bikini saja.
nak suasana Islam dah makin kurang banding dengan zaman tok kita dulu. Walaupun baju kebaya pun tapi masih lagi menutup agak bahagian atas bawah, tak adalah terdedah sangat. Lah ni lagi teruk. Tengok golongan artis, tengok orang baca berita, baju dedah kan, nampak habis dada-dada. Kita nak dengar berita jadi kelain tengok ke dia. Lah kali berita pun tak dengar. Nampak? Habis jadi. Ni lah dia environment tu. Jadi nak buat environment, nak bagi environment ni hilang, yang menyebabkan orang Islam ni jadi elok, iaitu kerana mereka ni ada ilmu. Pisahkan ilmu daripada orang Islam. Dia mana-mana orang pun kalau dia ada ilmu, orang tak boleh tipu dia. Macam kita kak, kalau kita ni retilah bab-bab enjin kereta, hantar bengkel, pomen tak boleh tipu. Dia kata ini kena tukar satu set. Satu set apa hang mengarut ni? Tang ni je rosak pun, tukar ni dah lah. Oh, you tahu lah? Dia kata tahulah. Tahu tak boleh tipu. Nampak, tak boleh tipu sebab reti, tapi cuba tak reti. Dia kata ini tukar, ini tukar, ini tukar. Tukarlah. Habis duit kita, botak kepala-kepala. Sama tak? Nak tipu umat Islam, biar jangan dia jadi pandai, biar dia jadi jahil, jadi bodoh. Macam mana nak bagi umat Islam jadi bodoh? Jauhkan dia dengan ilmu. Dalam ilmu agama Islam ada 3 yang wajib atas setiap individu. Namanya fardu ain, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Serang 3 ni, dia kata. Sebab inilah asas, inilah tunggak, base. Kalau ni rosak, apa ilmu lain pun tak payah sembang, tak payah cakap lah. Memang tak jadi apa. Ni 3 fardu ain ni. Berdasarkan hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib tuntutlah ilmu, wajib atas tiap-tiap orang Islam. Apa yang ilmu yang wajib? Tauhid, fiqh, tasawuf. Mula-mula dia serang tasawuf dulu. Sebab ibaratnya saya nak bagi contoh, tauhid ni macam makanan, fiqh ni air minuman. Air minuman yang lazat, fresh orange ke apa. Tauhid tu makanan, ikan siakap, siak dengan nasi dengan telur apa semua. Tasawuf ni apa? Tasawuf ni tudung sajinya. Tasawuf lah yang lindung makanan dan minuman ni. Tasawuf ni lah yang menyulami ataupun melindungi ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Sebab tu kata ulama, siapa yang tak mengaji tasawuf, mungkin dia akan terdedah dengan sifat sombong. Yalah, dia alim bab sifat 20, orang ngaji pondok, tiba-tiba ada orang mengaji universiti tak ngaji sifat 20, mengaji ilmu tauhid 3 serangkai, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Lah kali bertekak dua ni, debat mana satu betul. Yang betul sampai pada Allah, tak kiralah jalan sifat 20 atau jalan 3 serangkai. Kalau mau jalan sifat 20 pun tapi ikut ayah pin, tak jadi ke? Jadi naknya sampai pada Allah, tak payahlah berdebat-debat, bergaduh-gaduh. Ni tapi dah menjadi masing-masing rasa dirinya pandai. Dalam masalah fiqh begitu juga, gaduh bab mazhab. Imam Syafi'i dengan Imam Malik pun tak gaduh. Tiba-tiba bahagian bawah-bawah ni tekak, yang ni bid'ah, yang ni itu, ni tak boleh. Wirid pas mayang mana ada dalam hadis gini. Mana boleh baca Yasin malam Jumaat pula dah. Dia kata baca Yasin tak boleh, buat tahlil tak boleh, duk lepak isok okok depan masjid boleh pula. Yang tu tak bid'ah pun, sampai berasak berkepuk-kepuk atas bumbung. Masjid ke kilang kata. Ni kata. Habislah ni. Ni dia ganggu soal tauhid dan fiqh. Tapi pertama sekali dia ganggu ialah perkara tasawuf. Tasawuf ni apa dia? Ilmu kebatinan, ilmu akhlak. Pertama dia akan kacau akhlak. Sebab bila akhlak rosak, tak ada apa dah dengan Islam. Islam ni jadi hebat dengan sebab akhlak. Sebab tu kita tengok orang Melayu kita dulu kuat dengan adab-adab. Bawa cawan ni mesti ada alas. Tengok orang dulu, mak-mak dulu, bawa cawan main pegang tangan gini masuk balik, bawa dengan bekas, bawa alas. Bila bawa alas pun ingat betul dah, tak kena marah juga. Sebab apa? Tak ada dulang, bawa dengan dulang. Dulu orang Melayu tengok apa benda tak beralas, sampai tiang rumah pun ada alas. Pasu bunga alas, semua beralas. Maknanya halus, cakap beralas, berpantun-pantun. Nak masuk Minang anak orang, nak petik bunga di taman, dia kata. Kawan tu pun tengok kot tingkap, mana ada bunga ni. Kalau tak faham pula, dia kata. Nampak? Makna kata halus. Sebab apa? Ni tasawuf aja. Jalan depan orang tua tunduk. Budak sekarang mana ada main tunduk-tunduk jalan depan orang tua.
Jalan lenggang gitu dengan kengkang-kengkang. Siap kentut lah tu. Tok bunyi. Nampak? Nanya orang. Ni sebab apa? Akhlak makin lama makin tak ada. Makin lama makin tak ada. Biadab. Tak ada rasa hormat. Ayah kata hormat dengan orang tua, hormat dengan tok imam tak ada, hormat dengan alim ulama tak ada. Dulu budak-budak nakal walaupun rempit-rempit, bila dia nampak tok imam nak pergi masjid, salam, Assalamualaikum mam. Mana? Masjid lah, takkan nak pergi race, dia kata. Amin mam, saya tolong hantarlah. Saya nak pahala gak, dia kata. Tak apa. Imam kata tak apa, aku jalan kaki dah lah. Tak lah, saya nak hantar ni. Imam pun tak apalah, ra'i naik imam duduk belakang baca Yasin terus lah. Dah mak rempit yang bawa. Faham ha? Kona rapat tu. Sampailah juga di masjid. Sampai masjid, kata tu imam masuk sekali. Nanti imam, saya nak ambil imam-imam lain lagi, dia kata. Padahal dia malas mayang. Tapi makna ceritanya, tolong gak tu imam, hormat gak tu imam. Lah ni ada. Imam tegur, dia penampar muka tu imam. Nampak? Ni akhlak tak ada dah. Budak-budak dulu nakal juga, tapi bab agama hormat. Kan? Ada seorang kawan saya tu nakal, dia suka curi buah rambutan orang. Nampak pokok lebat sikit ya. Siap bawa tangga dengan gergaji siap. Nak potong dahan terus, tak main-main petik buah, main potong dahan tu. Tengah duk potong-potong tu tiba-tiba azan berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Berhenti. Jawab azan dulu. Berhenti sampai habis. La ilaha illallah. Siap baca doa. Wa rabbah azidan. Habis-habis baca doa sambung balik. Nak ceritanya bahagian agama masih lagi ada hormat walaupun perangai itu nakal lah juga, jahat lah juga. Sebab tu kita tak pelik. Zaman Piramdi dulu walaupun pakai ketat lah juga waktu tu, ada gak tak pakai tudung, nampak gak rambut jambu-jambu rambut. Tapi zaman tu tak dengar lagi orang kutuk hudud. Ada orang kutuk hudud, ada orang petikai hudud, tak ada. Zaman Pop Ye bagai. Tapi zaman lah tengok ingatkan sempurna dah, pakai tudung elok dah. Hina agama terang-terang, hina hukum Allah terang-terang. Apa ni? Bukan Islam, bukan duduk pada pakaian semata ni, daripada ilmu. Bila ilmu tak ada, habis, jadi rosak. Jadi dia pertama dia rosakkan tasawuf. Sekarang tasawuf dah makin teruk, tak bertasawuf dah. Kadang-kadang orang masjid sendiri rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Bila ada anak-anak muda pakai seluar jeans, t-shirt gambar tengkorak masuk dalam masjid nak semayang, tengok atas bawah. Dia boleh diperli pula, dia kata bila pula setan dah bertaubat. Ada kadang-kadang rasa diri lebih baik daripada orang lain. Sebab apa? Tasawuf tak ada dah. Sentuhan rohani tak ada dah. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa tak ada. Bila kita buat baik, kita act dengan kebaikan kita, pangkat kita, jawatan kita sebagai pengurusi lah apa dan sebagainya. Sampai tak boleh bertoleransi langsung dan sebagainya dalam bab-bab agama. Sampai masa PKP hari tu, kita lah kadang-kadang jalan jauh musafir nak singgah semayang, tak boleh, dia tak bagi. Nak semayang mana kat luar. Kita kata tak apalah kalau tak boleh masuk dalam, semayang kat kaki lima takkan tak boleh kot. Tak boleh. La ilaha illallah. Dan ini bab semayang. Apa salahnya yang kita kalut sangat dengan masalah Covid ni? Covid ni bukan ada apa sangat. Covid ni Allah yang turunkan, Allah juga yang akan naikkan. Allah hantar ni penyakit. Penyakit ni dia tak ada, mana ada penyakit akan merosakkan hal-hal akhirat kita, tak ada. Dia cuma hanya ujian. Dia adalah hitam putih kehidupan. Dia datang dan pergi. Sekarang corona, insya-Allah satu hari nanti wabak ni Allah akan angkat, hilang corona. Jangan ingat bila hilang corona kita sonoknya dah hilang corona. Belum tentu lepas setahun pula Allah turun koroni. Nampak? Penyakit ni datang dan pergi. Kalau tak mati corona, mati sakit jantung. Tak mati sakit jantung, kencing manis. Penyakit sentiasa ada. Penyakit tu hanya menjadi jalan cerita kehidupan kita, asbab kepada kematian kita. Tu je. Dia bukan masalah yang begitu besar. Masalah begitu besar macam Tok Khatib selalu sebut dalam khutbah Jumaat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tu masalah besar kita. Masalah besar kita, aku mati esok ni, mati dalam Islam ataupun tidak. Tu sepatutnya yang menjadi kerunsingan kepala kita. Bukan masalah corona. Corona ke tak corona, sampai ajal mati. Sampai ajal mati.
Mungkin tak mati kerana kena corona, tapi mungkin mati kena langgar kereta corona. Mati juga, betul tak? Kalau sangat corona, lintas jalan tak tengok kanan kiri, gebung, mati dia. Kan? Makna kata mati pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kita berikhtiar lah. Kan? Buat tulis nama, scan suhu, semayang jarak. Tapi bagus tak tulis nama ni, baru tahu kehadiran. Oh, ni tak datang, oh ni datang. Nayo. Ada. Selama ni kita tak tahu tak? Ni ada kehadiran. Kan? Dia kata dia akan rosakkan tasawuf. Lepas tasawuf dah habis, dia akan pergi ke ilmu nombor 2 pula, ilmu fiqh. Dia akan kacau bab fiqh. Memang dah kacau dah sekarang pun. Kan? Ada dah timbul suatu kenyataan, dia kata, kenapa kita perlu bermazhab? Kita kan umat Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad lah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, baca hadis pula. Dia kata semayanglah seperti mana kamu melihat aku semayang. Kan? Semayang macam Nabi lah. Yang ikut Syafi'i buat apa? Panggil PA. Kan? Dia ingat Imam Syafi'i tu ikut siapa? Ni sanad dia sampailah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun ada guru-guru dia. Lah kali guru dia sampai gak ke Nabi Muhammad. Hari ni dia cuba nak mengelirukan kita dalam soal mazhab. Jadi gaduh mazhab ni antara mazhab ni. Jadi kita makin keliru. Dulu kita dengar ke benda-benda macam ni. Petikai bab mazhab, kita ikut je dulu. Orang baca Yasin malam Jumaat, kita buat. Tahlil kita buat. Doa kunut kita baca. Kan? Masa khutbah Jumaat kita buat baca doa. Tak ada tangan, tak ada masalah. Kan? Tapi kebelakangan ni dah mula benda ni digembar-gemburkan, sehingga kan masyarakat jadi keliru. Tak boleh ke? Lah selama ni tahlil tak boleh. Lah selama tu jadi yang nak bergaduh sungguh ni soal arak, soal pusat judi. Itu sepakat empat imam mazhab kata haram. Tiba-tiba soal kunut nak dipetikai, nak soal baca Yasin malam Jumaat nak dipetikai. Nak baca, tak nak baca sudah, bukan barang wajib. Tapi inilah dikelirukan masyarakat. Akhirnya masyarakat serabut, malah aku peduli tak payah baca lah. Tengok, bila masyarakat kita kurang beramal, pengisian dalam rohani jadi kurang. Rohani kita jadi lemah. Mana tak ada? Baca Yasin dah tak ada, tahlil dah tak ada. Kan? Apa ni tak ada, wirid tak ada, apa tak ada. Kurang-kurang dulu, bila ulama kita, memanglah wirid pas mayang ni tak wajib, tapi ulama kita susun supaya esok kita mati ada gak bekalan kita nak buat balik. Ada zikir yang kita pernah sebut masa hidup. Ni apa pun tak ada, main salam lepas habis mayang salam belah gitu je. Dah apa kita nak bawa? Kat luar ni bukan senang kita nak zikir. Dalam ni lah pas mayang zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kan? Moga-moga adalah amalan kita. Cuba kita kira 33 kali satu waktu semayang, 5 waktu semayang dah berapa banyak. Moga-moga tu jadi pahala. Dah dia kacau soal fiqh. Okey lagi dia kacau soal fiqh, akidah kita masih ada lagi. Tasawuf dia kacau lagi. Tak apalah, rosak-rosak akhlak pun masih lagi orang beriman. Tapi last sekali tuan-tuan, dia akan kacau soal akidah. Dan sekaranglah zamannya sudah pun berlaku. Dia tak suruh kita keluar daripada Islam, tapi dia goncang keimanan kita. Dia timbulkan banyak-banyak keraguan dalam soal agama. Dia membuatkan kita kurang yakin dengan agama kita sendiri. Dia memburuk-burukkan agama. Dia kata apa ni, potong tangan ni zalim ni. Nampak? Akhir sekali kita sendiri ragu-ragu dengan undang-undang Islam. Ya ke Islam suruh potong tangan? Bila dah tanya ya ke, bermakna ketahuilah akidahmu telah digoncang. Allah sebut dalam Quran, afillahi syakkun, adakah kamu ragu-ragu dengan Allah? Siapa yang ragu-ragu dengan Allah, ittifaq ulama, sepakat ulama kata kafir. Kita tak boleh ragu pun dalam bab agama ni, walau 1% pun tak boleh ragu. Sikit sebesar semut pun tak boleh ragu. Kita kena 100% yakin sungguh-sungguh dengan agama. Tiba-tiba ada sikit kita ragu, jadi kafir. Inilah soal akidah, inilah soal tauhid. Apa yang kita kongsikan pada pagi ni supaya kita nampak tuan-tuan betapa pentingnya asas akidah, asas tauhid, supaya jangan kita menganggap perkara ni perkara remeh atau perkara ringan. Macam sebut tadilah, pada zahirnya nampak kita macam elok lah, tapi dalaman tak tahu. Berapa banyak orang yang tak yakin. Saya bagi contoh satu, macam mana yang kata tak yakin tu, soal rezeki. Banyak orang kata kalau ngaji sekolah agama tak ada SPM, nak kerja apa?
Tu akidah, jangan buat main. Maknanya dia nampak duit ni, rezeki makan minum masa depan duduk kat SPM, bukan duduk kat Allah. Maka Tuhan dia SPM. Masuk dalam kubur, malaikat muka nakir tanya, "Marabbuka?" SPM kena jawab. Kena tibai dengan malaikat. Habis. Kita nampak benda ni macam tak ada benda. Tu dalaman kita tu. Sebab tu saya cakap luaran nampak normal, dalaman yakin tak yakin, yakin tak yakin. Kita buat hari tu perhimpunan mempertahankan Nabi sebab ada orang hina Nabi. Ada tu lepas habis sembahyang Jumaat tu kita buat perhimpunan sekejap. Kita minta semua berkumpul. Yang kumpul suku je. Yang sepenuh-penuh masjid tu pakat-pakat naik atas motor, start motor, minta maaf ustaz, kerja. Maknanya kerja dia lebih penting daripada Rasulullah. Maknanya kalimah syahadah yang nombor 2 bukan nama Nabi tapi nama majikan dia. Tak rosak akidah. Alah, apa salahnya hari tu ponteng sekali, bukan bos terus buang pun. Kalau buang pun yang jamin rezeki kita Allah. Kita bela Allah, bela Rasulullah. Kalau macam ni perangai kita, sok di padang mahsyar kita minta, "Ya Rasulullah, syafaatkan saya." Nabi kata, "Minta maaf, ana ada kerja. Ana nak syafaat orang-orang yang kasih pada ana." Nak jawab je. Kita ni kalau tak dapat syafaat Nabi, confident ke boleh masuk syurga? Dengan dosa banyak. Kan? Lepas tu benda ni, inilah dia menggoncangkan soal akidah kita. Sebab tu kalau kita tak fahami ilmu akidah betul-betul, kita mudah tertewas, tertipu dengan tipu daya dunia, syaitan, iblis, nafsu. Jadi insya-Allah kuliah subuh kita seperti macam ni lah. Subuh hari ke berapa ni? Minggu ketiga. Hari Sabtu ya. Ahad lupa dah. Hari Ahad minggu ketiga insya-Allah kita akan bicara tentang kitab Usul Tauhid. Kitab ni dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Hussein Nasir, seorang ulama orang Melayu di Kedah. Dia keturunan Arab tapi tok dia datang sini dan menikah dengan orang sini, akhirnya jadilah Melayu Arab lah, campuran. Dan dia seorang ulama yang hebat dan dia banyak karang kitab, hampir 20 lebih kitab yang dikarang, dan dia juga ada 20 pondok sekitar Malaysia ni, 20 pondok. Dia buat. Tapi daripada 20 kitab lebih dia tu, yang tinggal hanya beberapa saja. Ada dalam 2-3 kitab je. Yang lain semua dah pupus. Sebab apa pupus? Sebab yang pertama, tidak ada orang nak belajar. Kenapa tak ada orang nak belajar? Sebab tak ada orang nak mengajar. Kenapa tak ada orang nak mengajar? Siapa nak baca kitab lama gini? Nak main semua moden-moden semua. Ni habis akhirnya kitab tu. Ini khazanah ulama Melayu kita. Hebatnya ulama Melayu dulu tuan-tuan mengajar di Masjidil Haram. Ulama kita mengajar Masjidil Haram. Ada seorang ulama kita Al-Minangkabawi, nama apa saya tak ingat. Dia pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Dia orang Melayu, orang kita. Jadi imam Masjidil Haram, hebat. Orang Melayu zaman dahulu hebat, sehingga kan menjadi ulama rujukan dunia. Orang Arab mengaji dengan orang Melayu dulu. Nak kata hebatnya sebab apa? Sebab benar-benar mempertahankan Islam. Mungkin sebab waktu tu susah, jadi Islam lah jadi kuat, nampak ke Islam. Dan hari ni Allah uji kita dengan kesenangan, semakin longgar kita dalam bab akhirat. Tak apalah, kita dunia ambil juga, tapi jangan tinggal akhirat. Jadi moga-moga insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang kita akan berkongsi sama-sama pengajian kitab Usul Tauhid di masjid kita ni insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ni. Macam biasalah, mana kuliah saya pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Beruas, di Batu Hampa Beruas. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil menderma. Yang istimewanya kita ada telur masin. Kami di pondok ni macam-macam binatang bela. Ada lembu, ada kambing, ada itik, ada dulu kerbau pun ada, tapi tak larat nak jaga kerbau payah. Jadi kerbau tu kami jual dah. Yang tinggal tu lah lembu, kambing dengan itik. Dulu ada bela ayam kak, tapi tak ada dan orang nak tolong jaga, tak jadi juga bela ayam. Jadi tinggal 3 itulah. Jadi kalau pihak masjid bila raya korban nak beli lembu, boleh beli dengan pondok kami. Kami ada kat 100 lebih ekor lembu. Dan kambing pun siapa yang nak buat akikah boleh. Di pondok kami boleh buat akikah. Kambing pun banyak, ada kat 100 lebih kak. Dan kami ada beli itik. Itik ni jenis itik telur. Jadi telur itik tu kami buat telur masin, rendam dengan air garam, kami jual buat telur masin. Jadi tuan-tuan, telur masin kami jual ni bukan sebarangan telur.
Dia adalah telur itik, dan itik tu pula itik ngaji pondok punya itik. Nampak? Itik sifat 20 punya. Nampak? Jadi kalau belajar tak apa nak faham, cuma makan telur itik tu. Mana tahu. Nampak? Ada keberkatan. Jadi pakat-pakatlah bantu orang pondok. Moga-mogalah dengan bantuan tuan-tuan ni kami dapat menghasilkan pelapis-pelapis ulama yang akan terus membimbing umat supaya terjaga akidah, khususnya di negeri Perak dan umumnya di seluruh Malaysia dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni. Minta maaf sekiranya terlajak masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.